muka surat tu hari kan. Pengurusi tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana akthiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah dan kasih sayang Allah SWT telah pilih kita, telah dudukkan kita. Tuan-tuan yang mulia, kita berada di tempat yang paling Allah suka di muka bumi ini, itu ada di masjid. Dan saya gilalah diingatkan kita ni i'tikaf, nama itu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dan kita mengagungkan Allah SWT yang kita besarkan, yang kita sembah, yang diperintahkan mengerjakan solat, tuan-tuan yang mulia, semata-mata untuk mengingati Allah SWT. Dan kita mensalawati Nabi SAW, Nabi yang pernah banyak berjasa kepada kita sebagai umatnya, asbab pengorbanan Nabi dan para sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Allah SWT zahirkan Islam di seluruh permukaan bumi. Amin, insyaAllah. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, pertama kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita berada di tempat yang paling mulia dan kita menjadi tetamu Allah, tuan mulia. Siapa yang datang masjid ni, dia jadi tetamu Allah. Semoga Allah kekalkan kita, istiqamahkan kita, cinta sayang kita kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, kita berada di akhir zaman, yang kita berada di akhir zaman. Dan kita punya kitab pun tajuk-tajuk dia iaitu tanda-tanda kiamat. Kitab yang ditulis bahasa Arab, diterjemahkan bahasa kita, kitab An-Nihayat fil Fitan wal Malahim, iaitu tanda-tanda hari kiamat. Jadi sebelum tu, tuan-tuan mulia, saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Haji Isa selaku pengurusi Masjid Ubudiyah dan AJK-nya, ahli jawatan kuasa masjid yang mulia ini. Dan kepada pegawai-pegawai syarak, Tuan Imam Haji Hashim yang turut hadir, dan pimpinan-pimpinan masyarakat yang turut hadir. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu kita berwirid lah, tuan-tuan, kita wirid yang macam biasa. Boleh, tuan-tuan, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berwirid dengan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita baca zikir yang membawa kelebihan 2 juta fadilat. Tuan-tuan baca ikut ramai-ramai insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir ni mudah kita hafal. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, barang siapa membaca zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sekali dia baca ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tulis pahala baginya 2 juta hasanah, 2 juta kebajikan. Amin. Jadi kita dah berikan kertas tu, semoga tuan-tuan dapat amalkan sebar-sebarkan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW bersabda, berilah berita gembira kepada mereka yang pergi ke masjid di waktu malam yang gelap, ke mereka akan dapat cahaya yang sempurna pada hari Hisab. Itu kelebihan orang yang makmurkan masjid. Dan Nabi SAW bersabda lagi, aku bersaksi dengan iman orang yang ulang alik ke masjid. Dan Allah pula memuliakan orang pergi masjid sampai Allah rakamkan dalam Quran. Dalam surah At-Taubah, Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa yaumil akhir. Hanya saja mereka yang memakmurkan rumah Allah, mereka beriman pada Allah dan pada hari kemudian. Jadi makmurkan masjid pun ada kaitan untuk kita beriman pada hari kiamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah SWT, Rabb yang kita agungkan, yang kita besar, yang kita kenal adalah nama Allah, tuan-tuan yang dimuliakan. Nama Allah tu adalah diri Allah tu sendiri. Yang alim ulama kata, yang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang banyak-banyak tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. 99 nama Allah tu dikaitkan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat perbuatan Allah SWT. Jadi nama Allah tu zat bagi Allah lah. Zat katanya diri Allah tu sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, apabila kita taat pada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Nabi SAW bersabda, kamu akan lihat Allah. Kamu akan dapat lihat Allah SWT. Di mana? Di akhirat nanti, di syurga Allah SWT. Amin tuan-tuan. Semoga Allah pilih di kalangan hamba dapat melihat Allah. Sebab satu ketika Nabi SAW beritahu pada para sahabat, kamu lihat tak bulan malam 15, malam bulan purnama? Kami lihat, begitulah kamu akan lihat bulan yang jelas. Begitulah kamu akan lihat diri Allah, zat Allah itu secantik-cantik itu di akhirat nanti. Di mana? Di syurga. Maha suci Allah tidak perlu tempat. Yang kita perlu ada di tempat, tuan-tuan boleh Pengajian yang paling penting iaitu iman, Islam dan ihsan. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita beriman, yakin kepada Allah, beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman pada Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab, wa rusulihi wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat, dan beriman pada qada dan qadar. Wa syarri khairi qadrih, beriman pada qada dan qadar, tuan-tuan. Dan sebagai hamba Allah, bersyukur kita pada Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Allah telah pilih kita di kalangan hamba-hamba Allah, di kalangan hamba yang menerima agama iman, agama Islam. Agama Islam iaitu la ilaha illallah yang kita ucap hari-hari, tuan-tuan. Islam artinya mentaati perintah Allah, menjunjung seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah taklifi Islam. Dan saya akan baca insya-Allah pada hari yang mulia ini berkenaan terjadinya fitnah dan huru-hara. Muka surat 25, tuan-tuan. Surat 25.
iaitu kita baca kitab tanda-tanda hari kiamat. Kalau siapa yang ada adalah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebaikan dan keburukan silih berganti. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman berkata, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, kerana aku khawatir kalau-kalau keburukan menimpaku. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu telah mengalami zaman jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah SWT mendatangkan kepada kami kebaikan itu. Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Itu persoalan dia. Yang saya hormati semua tuan-tuan yang hadirin yang mulia, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia. Tengok hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah. Siapa Huzaifah? Sahabat Nabi yang diberi amanah oleh Nabi SAW menyimpan rahsia baik dan buruk umat dia. Jadi Huzaifah Al-Yamani ni sahabat Nabi yang qarib, yang dekat. Bukan semua orang sahabat. Abu Bakar As-Siddiq yang rapat pun Nabi tak beritahu. Jadi Al-Huzaifah ni pemegang rahsia-rahsia yang akan berlaku akhir zaman. Contoh kematian akan datang. Semua diketahui oleh sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Kita tengok lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku bertanya, dan apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Beliau menjawab, ya, dan ada keburukannya. Aku bertanya, apakah keburukannya? Beliau menjawab, suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Di antara mereka ada yang dikenali dan ada pula yang tidak dikenal. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu, apakah setelah kebaikan itu masih ada lagi keburukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, iaitu para penyeru yang ada di pintu-pintu Jahannam. Ada yang manusia mengajak pada pintu Jahannam. Orang yang mengajak pintu Jahannam ni kita tahulah orang kafir musyrik, tuan-tuan. Yang jelas orang kafir dan musyrik, orang Yahudi, Nasrani, Al-Majusi, dan orang-orang kafir. Dan barang siapa memenuhi seruan mereka menuju ke neraka itu, maka mereka melemparkannya masuk ke dalamnya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jelaskanlah mereka kepada kami. Beliau berkata, kulit mereka sama seperti kita, dan mereka bercakap dengan bahasa kita. Aku bertanya, apakah engkau perintahkan kepada aku seandainya aku mengalami pada masa itu? Ini penting, tuan-tuan. Rasulullah SAW menjawab, bergabunglah kamu dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jika mereka tidak mempunyai pemimpin atau jamaah, beliau menjawab, tinggalkanlah semua golongan. Walaupun kamu harus menggigit pangkal pohon sehingga maut datang menjemput kamu, sedangkan kamu seperti itu. Hadis ini sahih, hadis muttafaqun alaih. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW suruh kita bergabung dengan jemaah kaum muslimin. Jadi saya nak terangkan, iaitu kita berpegangan akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu jelas, tuan-tuan. Jemaah yang ahli sunnah wal jamaah ni iaitu jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tu di kalangan para sahabat. Pas sahabat dah tak ada, siapa dia? Kita lah semua umat Islam, tuan-tuan. Semua umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, itulah saudara kita dunia dan akhirat. Pun begitu kita duduk zaman fitnah ni, akan berlaku puak-puak bergolong-golongan, tuan-tuan. Maka kita berhati-hati. Maka kita kena taatlah kepada Allah dengan benar-benar taat. Ikutlah amalan sunnah Nabi SAW dengan benar-benar sungguh amalan Nabi kita. Dan taatlah pemimpin yang ada, tuan-tuan. Pemimpin yang ada kita kena taat. Dan semua umat Islam adalah jemaah yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ini sambungan dia, Islam kembali menjadi sesuatu yang asing.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada awal munculnya Islam merupakan suatu yang asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Beliau bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu? Beliau menjawab, kabilah-kabilah yang jauh terasing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat Nabi ditanya, pada asalnya mereka jahiliyah. Sahabat-sahabat Nabi Arab jahiliyah dulu, mereka di jurang-jurang neraka Jahannam. Tetapi bila datang Nabi SAW sebagai makhluk yang mulia, sebagai hamba Allah yang paling mulia, Rasul yang dipilih oleh Allah, khataman nabiyyin, penutup segala nabi, telah menyampaikan amanah tuan-tuan yang mulia, iaitu la ilaha illallah kepada umatnya. Jadi Nabi SAW ditaklifi, dibebankan, diamanahkan untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah kepada semua umatnya. Kita lihat walaupun Rasulullah SAW telah wafat, telah kembali tuan-tuan, tapi ajaran yang disampaikan oleh Nabi sampai kiamat akan disampaikan oleh umat dia. Itu jelas hari ini. Dan kita bersyukur asbab datuk nenek moyang kita beragama Islam, tuan-tuan dan saya dapatlah menikmati la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, la ilaha illallah adalah kalimah iman dan dia harga bagi syurga. Jadi kita semua Allah SWT dah beri nikmat untuk masuk syurga, maka kita kena jaga tuan-tuan, supaya jangan biarkan syaitan laknatullah, iblis laknatullah ini mencuri kita punya iman. Sebab kita dah ada iman, tapi kadang-kadang suasana akhir zaman ni mencengkam atau membawa penarik supaya kita leka dan lalai. Maka kita, tuan-tuan, istiqamahlah, bersyukurlah pada Allah sekiranya tuan-tuan hari-hari dapat datang masjid, hari-hari dapat duduk dalam majlis ilmu yang diadakan, hari-hari dapat baca Al-Quran, hari-hari dapat berzikir. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Dan kalau Allah murka, Allah bencikan kita, maka Allah biarkan hamba dia buat maksiat dan dosa, dan dia biarkanlah, biarkan. Pun begitu, kadang-kadang orang buat maksiat dan dosa, diberi hidayah daripada oleh Allah SWT, diberi petunjuk pada Allah SWT, tersentap hati dia, oh dia tak akan sampai bila dia nak buat melakukan dosa. Sampai bila saya asyik tak semayang, saya tak baca Quran, tak zikir. Akhirnya kita mengalami kehidupan, tuan-tuan, daripada kita lahir sampailah kita remaja, kanak-kanak, dewasa, sampai kita dah nak berumur lanjut, umur tua ni, maka kita dapat hidayah. Maka tuan-tuan, kita berduduk dalam suasana yang sangat baik tuan-tuan, iaitu suasana dalam majlis ilmu, majlis taman-taman syurga. Dan sambungan daripada kita ini, jadi orang asing tadi memang betul tuan, boleh nak amalkan hadis SAW sangat susah. Contoh nak pakai jubah pada hari Jumaat pun rasa asing lah. Boleh tuan-tuan, kita belajar-belajar jadi hamba Allah, belajar-belajar pakai, kalau boleh hari Jumaat tu pakai warna putih lah, sunnah. Tak pakai jubah pun, baju putih, macam orang pakai baju Melayu putih, sunnah dia. Pada pagi datang awal waktu tuan-tuan, pukul 11.30 pagi mau datang, pukul 12, masa orang tak ada, dapat pahala unta, kata Nabi SAW. Siapa yang datang awal-awal solat Jumaat, pahalanya unta. Lewat sikit dapat pahala lembu besar lagi, lewat sikit dapat pahala kambing, lewat sikit lagi dapat pahala macam ayam, ibu ayam. Dan lewat sikit nak dekat kamat, dapat telur ayam, dapat telur ayam. Dan lewat lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika imam dah khatib, dah telah baca khutbah tu, dia baca nahmaduhu, selawat dan puji pada Allah. Ketika itu ada satu cerita zaman Nabi SAW, ketika Nabi sedang berkhutbah, maka sahabat-sahabat
Terus masuk masjid dengar khutbah Nabi. Nabi spontan cakap dalam majlis khutbah tu, Nabi beritahu, bangun kamu, solat tahiyatul masjid, menghormati masjid, tuan-tuan. So, sebab kita kena datang masjid awal, boleh insyaAllah. Datang masjid awal, kita dapat buat tahiyatul masjid, menghormati masjid Allah. Sangat dituntut. Tetapi kalau dalam majlis ilmu pula, lain dalam majlis ilmu, kita duduk terus dalam majlis ilmu, kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kerana duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Duduk dalam majlis ilmu lebih baik kita menghantar 1000 jenazah. Lebih baik kita menziarahi 1000 orang sakit. Itulah tuan-tuan yang mulia, bertuahlah kita dipilih oleh Allah sentiasa duduk dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Kerana apa? Majlis ilmu dengan asbab kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat kenal yang hak dan yang batil. Yang hak benar, yang batil yang sesat, yang bid'ah, kita dapat kenal dalam majlis-majlis semua tuan-tuan guru yang mengajar, tuan-tuan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu tajwid, baru kita dapat belajar Quran dengan betul. Kalau tidak, kita takut. Nabi SAW bersabda, banyak orang bangun malam dapat penat dan ngantuk. Bangun malam ramai, tapi dapat penat dan ngantuk. Kerana ibadat dia bersumber riak dan ujub dan sum'ah. Ada cita-cita kebaikan dia. Itu satu. Dan banyak yang berpuasa dapat lapar dan dahaga. Itu Nabi SAW bersabda, banyak yang berpuasa. Kenapa? Tak dapat jaga mata, tak dapat jaga mulut, tak dapat jaga hati, dan sentiasa mendengar perkara-perkara lalai. Itu banyak tu Nabi SAW. Hadis popular. Dan banyak orang baca Quran, Quran laknat dia. Ini yang berat, tuan-tuan. Kita kena usahakan belajar Al-Quran boleh, tuan-tuan, iaitu supaya solat kita diterima oleh Allah. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, sebut Al-Quran makhraj sebutan yang salah ataupun tajwid yang salah, maka kita dikhawatiri akan dilaknat oleh Allah SWT. Kerana Nabi SAW bersabda, ramai orang baca Quran, Quran laknat dia. Dan Allah SWT memberi petunjuk melalui Al-Quran, dan dalam masa yang sama Allah menyesatkan orang dalam Al-Quran juga. Kerana kalau mereka bukan ahli dalam Al-Quran, dia buat tafsir ikut kepala otak dia, itu yang banyak tersasar dan terbabas, tersesat juga. Jadi kita belajarlah dengan guru-guru mursyid yang diberikan taufik hidayat untuk menyampaikan agama yang hak, tuan-tuan. Itu tentang kenapa saya cakap tentang Quran tu penting, kerana solat kita, tuan-tuan. Contoh bila kita baca takbir saja, bila kita solat, kita takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, yang rukun dalam sembahyang, tuan-tuan. Tapi kalau kita baca perlahan, jadi bila kita solat, tuan-tuan, saya masuk sedikit penting. Solat ada rukun qalbi, rukun hati, ingat kepada Allah, sentiasa berhadapan dengan Allah, sedang dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan kita berdiri tegak. Dan rukun qauli, Allahu Akbar, perkataan, itu ayat-ayat Quran, tuan-tuan. Kita baca Allah. Kalau kita baca Allah Akbar, kita tertinggal. Sebab dalam Allahu Akbar ada 8 huruf yang tak boleh dipisahkan. Allahu Akbar. Kita tak boleh baca Allah Akbar, Allahu Akbar. Di situ ada kesalahan. Jadi kita belajarlah dengan guru-guru Al-Quran supaya kita tak salah sebut, tuan-tuan. Ni yang tu yang kita takut. Nabi kata banyak baca Quran pasal dia salah. Qalbi, hati, kalbi, kalbun, anjing. Nampak? Kalau kita baca doa istinja tu, Allahumma tahhir qalbi, tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji wal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal hawahish, minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada sifat nifaq. Nampak tak? Bersihkan hati aku. Kalau kita baca Allahumma tahhir kalbi, kaf yang kecil tu, bersihkan anjing aku. Itu silap. Jadi kita kena tahu sedikit-sedikit lah tentang sebutan-sebutaran kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam solat kita, Assalamualaikum. Kita beri salam kanan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi.
kanan. Dan rukun qauli yang kita sembahyang tuan-tuan, mesti kita didengar oleh perkataan tu dengan telinga kita. Jangan didengar oleh orang lain. Kalau dengar orang lain boleh jadi makruh. Kalau 3 orang dengar boleh jadi boleh jadi haram. Kena ganggu. Kita baca Quran pun, kita duduk dalam masjid pun boleh. Kalau kita baca Quran hanya dengar untuk diri kita. Kalau kita orang yang sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang dalam masjid, tiba-tiba ada orang mengaji Quran dengan suara yang kuat, dia terganggu, hukumnya salah. Cakap bahasa kasar, bukan bahasa kasar, memang hukum dia haram, salah. Jadi kita ambil perhatian. Bila kita belajar, kita dengar, baru kita tahu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok sambung daripada kita ini, perpecahan umat. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala 71 firqah wa tafraqu ummati ala 73 firqah." Nabi SAW bersabda, kaum Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, sedangkan umat aku terpecah menjadi 73 golongan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tu orang Yahudi kita tak ambil pot lah yang umat Nabi ni. Umat Nabi terpecah pada 70 golongan firqah-firqah yang menyesatkan. 72 firqah masuk neraka kata Nabi SAW, dan 1 firqah saja yang selamat. Siapa firqah yang selamat tu? Iaitu ahli sunnati wal jamaah, iaitu yang mengikut Nabi SAW dan mengikut para sahabat Nabi dan mengikut jamaah umat Islam yang besar, tuan-tuan. Jadi kita belajar bab-bab ini, kita dapat kenal ajaran yang benar, hak, dan ajaran yang menyeleweng kita dapat tahu. Kalau dia belajar menyuruk-nyuruk je tu, dia pengaruh-pengaruh ramai-ramai ikut dia, itu berhati-hati, tuan-tuan. Dan kalau kita belajar lagi, kita dekat dengan Allah, lagi kita cinta nak jaga sembahyang jemaah, lagi cinta nak baca Quran. Ada orang dia dah belajar, dia dah pandai-pandai, dia tak nak baca Quran, dia zikir aja. Semua kena buat. Selawat pun kita kena buat, sayangi Nabi SAW. Baca Quran pun kena banyak-banyak. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan, saya ingatkan sebelum ni, jangan tinggalkan surah Al-Mulk, tuan-tuan. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi, jangan ditinggalkan. Sebab Nabi tidak akan tidur selagi tidak membaca surah Al-Mulk dan As-Sajadah. Surah Al-Mulk juz 29, Tabarakalladzi, itu kena baca. Kalau boleh, Nabi SAW kata, kalau boleh aku nak hati umat aku ada Al-Mulk, ada Al-Yasin. Kalau kita tak boleh baca Yasin pun boleh, kita bacalah hari-hari. Dan saya ingatkan boleh baca Yasin pun hari-hari. InsyaAllah. Barulah kita jadi hamba Allah yang sedang sentiasa mengingati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata umat yang terpecah daripada 73 golongan, 72 itu apa dia? Iaitu kaum Mu'tazilah, kaum yang ikut akal, tak nak Al-Quran dan hadis, ikut akal fikiran dia. Kaum Mu'tazilah kata orang yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Kaum Ahli Sunnah wal Jamaah kata kalaupun dia berdosa masuk neraka, tapi akhirnya dia ada iman, dia akhirnya dia dibersihkan oleh Allah, masuk juga syurga. Mu'tazilah kata tak boleh. Dan kaum Syiah, tuan-tuan, biasa kita dengar, ini sensitif juga, tapi kena cakap. Dan satu lagi kaum, banyaklah kaum Yahudi, dah betul, Nasrani, Majusi, Kafirin, Musyrikin, dan Syiah, dan orang berpahaman pahaman Murjiah dan Mu'tazilah, apa dipanggil lagi satu, Qadariyah. Qadariyah, tuan-tuan, ini yang bahaya. Qadariyah ni kadang-kadang ada pada kita, kuasa kita. Kuasa kita. Kalau aku tak ada dalam kampung ni, tak berjaya kampung ni. Dia kena cakap qadar, dia Ahli Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah dengan adanya amanah kuasa yang Allah bagi pada saya, dapat saya menjaga anak didik saya, dapat tu bezanya. Ahli Sunnah wal Jamaah dia berlemah lembut dan dia menepati syarak. Qadariyah, aku punya kuasa, kalau aku tak ada ni tak boleh jadi. Ni bahaya. So fahaman Qadariyah ni berbahaya. Wal a'yaz billah, ajaran sesat, tuan-tuan, yang menyesatkan. Lagi satu,
Qadariyah lagi satu yang berserah ni. Jabariyah. Jadi Qadariyah, satu lagi Jabariyah, makna dia berserah diri semua daripada Allah. Kerana aku dah susah ni, memang Allah yang bagi aku susah. Aku dapat begini semua daripada ini, semua kehendak Allah. Dia tidak berikhtiar, dia tak berusaha dan dia tak bertawakal. Ini bahaya juga. Maka kita kena elak. Ahli sunnah wal jamaah ni mudah. Kamu berkuasa, bagus. Diberi kuasa, amanah. Jalankan amanah tu mengikut syariat Allah SWT. Dan seterusnya, muka surat 27 ni yang atas sekali, fitnah akan memecah belah umat. Fitnah akan memecah belah umat. Diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi telah berpecah menjadi 71. Jadi kalau 71 kaum Yahudi, kalau kaum zaman-zaman Nabi-Nabi dahulu, yang ikut Nabi Musa selamatlah. Yang ikut Nabi Hud, Saleh, kaum-kaum Yahudi tu, iaitu Yahudi yang Islam, tuan-tuan boleh? Tuan-tuan tu. Bani Israel telah disesatkan oleh Allah, tapi dalam Quran Allah cerita Bani Israel tu memang telah disesatkan oleh Allah, tapi ada Bani Israel, ada golongan Yahudi yang Islam, yang beriman kepada Allah, dia selamat. Tapi kebanyakan Yahudi dia tidak terima Islam, tuan-tuan. Yahudi 95% adalah batil, agama dia telah menyeleweng. Juga Bani Israel, kaum Bani Israel 95% dia menyesatkan. Dan yang 5% tu yang ikut agama Nabi Isa AS, agama Islam, dan akhirnya ikut Nabi Ibrahim AS, selamat. Dan Nabi-Nabi yang 25 yang wajib kita ketahui itu adalah semua diamanahkan memelihara Islam. Islam adalah agama yang hak, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 71 golongan, kaum Nasrani pula 72. Dan 71 golongan di antaranya masuk neraka. Dan hanya satu golongan yang masuk syurga. Sesungguhnya umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan di antaranya akan masuk syurga. Kalau umat Nabi pula terpecah 73 golongan, 72 golongan tu masuk neraka, yang satu golongan masuk syurga. Sedangkan 72 golongan lagi yang lainnya masuk neraka. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk syurga itu? Beliau menjawab jamaah. Jamaah maksud setiap orang Islam. Kalau zaman Rasulullah, jamaah tu sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Yang betul-betul kalau kita tengok sahabat Nabi, kita tabik, memang kita muliakan. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah redha mereka, mereka redha dengan Allah. Sahabat Nabi kita boleh contohi sebab apa? Dia bukan asalnya orang baik. Sahabat Nabi yang baik, betul-betul baik, yang tak menyembah berhala, Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain, Umar Al-Khattab, sebelum beriman pada Allah, mereka jauh daripada Allah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, 120,000 sahabat, tuan-tuan. Semua Allah redha mereka. Dan sanad hadis ini jayyid dan kuat, baik. Menurut piawaian sahih, Ibnu Majah juga sendirian dalam meriwayatkan redaksi hadis ini. Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Abu Sa'id, keduanya mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi perselisihan dan perpecahan dalam umatku, serta akan ada golongan yang baik-baik kata-katanya dan akan tetapi buruk perbuatannya. Ini dah berlakulah. Orang pandai cakap, dia cakap semua baik-baik, hebat-hebat, tapi amalan perbuatannya buruk, wal-iazubillah. Jadi kita kena ikutlah percakapan alim ulama yang benar-benar amalkan ajaran perintah Allah SWT. Kita koreksi diri kita, kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan, yang paling jelas sekali solatlah. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, jangan tinggalkan solat berjemaah. Yang betul-betul yang sangat penting, solat jemaah subuh dan solat jemaah Isyak. Kerana dua waktu ini adalah yang paling berat. Sampai Nabi SAW kata, solat dan Isyak ni berat bagi orang munafik, wal-iazubillah. Jadi kalau kita dapat istiqamah semayang kalau 5 waktu berjemaah, alhamdulillah, itu yang terbaik lah. Tapi waktu Isyak dan subuh ni sakit pun datang, tuan-tuan.
Biasa orang kata sakit. Kecuali sakit uzur syar'i tak apalah. Kalau uzur syar'i betul-betul tak boleh. Bahkan tuan-tuan dirahmati Allah, sesiapa yang istiqamah jaga sembahyang berjemaah, ketika dia sakit, Allah SWT datangkan malaikat ziarah dia, merahmati dia, mengampuni dia. Dapat pahala juga. Itu kelebihan orang yang makmurkan masjid, orang yang datang majlis ilmu, orang yang belajar, tuan-tuan. Ramai yang cakap. Jadi cakap mesti suruh berbikin. Kalau dia kata sembahyang jemaah tu lebih baik, dia tengok, dia amalkan ke tidak. Kalau dia kata Quran tu baik, bacaan dia ada baca Quran ke tidak. Kalau dia kata salawat tu baik, dia ada salawat ke tidak. Jadi tindak tanduk perbuatan dia, pakaian dia pun semua ada kena-mengena, tuan-tuan. Pakaian, percakapan, semua ada tanda-tanda orang beriman dan beramal soleh. Sambungan daripada Abu Daud meriwayatkan daripada Muawiyah bin Abu Sufyan bahawa ketika beliau berdiri lalu berkata, ingatlah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di antara kami lalu bersabda, ingatlah sesungguhnya ahli kitab sebelum kamu telah berpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka dan hanya satu golongan akan masuk syurga. Abu Daud hanya bersendirian meriwayatkan redaksi di atas sanad yang baik ini. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim disebutkan bahawa para sahabat bertanya Rasulullah SAW tentang golongan manakah yang selamat. Beliau menjawab, golongan yang bersama aku. Jadi golongan yang bersama Nabi itu sahabat-sahabat Nabi lah sekarang dan sahabat-sahabat aku. Golonganku sekarang dan sahabat-sahabatku. Sebelumnya pada hadis Uzaifah telah dikemukakan bahawa orang yang terhindar daripada fitnah adalah fitnah pengikutku. Orang yang terhindar dari fitnah ketika terjadinya adalah para pengikut al-jamaah dan tetap taat kepada imam. Tuan-tuan, bila ikut imam, bukan imam macam Syiah punya, ini punya ajaran. Imam artinya pemimpin yang ada sekarang ni kita kena taat. Siapa-siapa pun, tuan-tuan. Selagi pemimpin itu tidak membawa kepada syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak. Kalau taat pada Allah, ati Allah wa ati Rasul, itu tetap tuan boleh. Kita tak boleh. Tapi kalau pemimpin selagi dia taat pada Allah dan Rasul, mengajak kepada kebaikan, wajib kita taat. Itu jelas Kita tak boleh menimbulkan keresahan, perpecahan dalam masyarakat. Tak boleh, tuan-tuan. Agama Islam melarang kita. Siapa-siapa yang dipilih oleh Allah jadi pimpinan, kita kena akur dan taat. Kita tak boleh memberontak dan sebagainya. Memberontak tak boleh sebenarnya. Kecuali kalau mereka mengajak kepada syirik dan musyrik, tak boleh lah. Kita tak boleh taat pemimpin itulah. Tapi Alhamdulillah pimpinan kita semua ajak kepada perdamaian, kasih sayang. Jangan bergaduh, tuan-tuan. Negara akan rugi dan umat akan rugi. Dan saya nak cerita pasal di Indonesia ni berlaku kenapa jadi macam tu. Sebab itu musibah datang di sana. Allah kesian umat masyarakat kita. Saya kalau kita tengok balik imbauan, kenapa musibah sana alim ulama, pak kiai ramai, banyak, hebat. Tetapi dalam masa yang sama maksiat dan dosa pun banyak. Dan Allah telah buat keputusan kalau maksiat dan dosa lebih banyak daripada kebaikan, musibah akan datang. Pasti akan datang. Seperti tsunami, tuan-tuan. Kita tengok sejarah tsunami, 200,000 nyawa tergebang. Sekelip mata Allah datangkan musibah yang menakutkan. Sebab kebaikan ada tetapi maksiat tu tidak dapat dibendung lagi. Maka Allah buat keputusan azab. Allah rotan umat manusia supaya kembali. Allah peliharalah masjid. Ada masjid binasa juga. Hancur dengan tsunami itu. Allah baru gunakan kekuatan laut, tuan-tuan. Allah gunakan kekuatan. Allah tak gunakan kekuatan zat dia. Ni Allah yang maha hebat, baru gunakan angin, baru gunakan air, manusia akan binasa. Allah gunakan tanah, mereka hancurkan manusia yang derhaka pada Allah. Dan yang manusia beriman pun mati juga dalam tsunami itu. Kalau macam tu, mereka akan diasingkan. Orang beriman, beramal soleh, mati syahid insya-Allah. Walaupun kena musibah, dia di akhirat diasingkan, di pada mahsyar dia asingkan. Syaratnya dia beriman dan beramal soleh. Dia terkena juga musibah itu, dia diampunkan oleh Allah SWT.
Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati. Dan di Indonesia ni macam mana boleh jadi macam tu? Dia tengok Nabi Lut alaihissalam ahli syurga, tapi isteri dia ahli neraka. Macam mana Nabi satu orang beriman, isteri dia tak beriman? Tu dia orang pakai. Kami masa muzakarah imam-imam dikumpulkan dengar ceramah dekat, saya masih ingat lagi dekat Masjid Al-Azim, saya sendiri dengar berita tu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa Indonesia boleh jadi macam tu tuan-tuan? Kerana dalam satu rumah tu ada agama Kristian, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam. Maka mana tak musibah datang sesuatu tempat apabila kita, alhamdulillah, negara kita Malaysia ni segala puji bagi Allah SWT, pentadbiran Jabatan Agama Islam, jaimnya memang cantik tu boleh susunan kan. Tuan-tuan tengok kita punya agihan zakat memang cantik. Itu sebab alhamdulillah kita di Malaysia jarang kena musibah. Musibah di Malaysia hari-hari orang mati aksiden itu ya. Itu berlaku kepada kesilapan sendirilah ataupun takdir dia lah. Saya dah sampaikan untuk mengelakkan daripada mati mengejut musibah. Tuan-tuan tolong amalkan surah Az-Zumar. Tolong yang saya beri kertas tu ada, saya ingatkan balik baca surah Az-Zumar supaya mengelak mati aksiden yang berbahaya. Kalau kita, insya-Allah amalan tu dilakukan oleh sahabat Nabi sahabat Nabi. Alim ulama kita telah beritahu supaya bacalah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamati was samatu matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah ni surah Az-Zumar ayat 67 tuan boleh beritahu anak-anak muda kita baca. Beritahu kepada anak-anak kita baca. So dia amalkan, so dia hafal baca. Bila masuk je dalam kereta bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana tu doa naik kenderaan. Tapi ni doa nak cover diri kita, Allah SWT cover jaga kita dengan ayat tadi insya-Allah tuan Sedikit saya buat ingatan tu saya bacakanlah surah Az-Zumar ayat 67 saya suka baca. Kerana di Malaysia tu lah musibah dia, kematian, kemalangan hari-hari tuan-tuan. Yang ditakdirkan baru-baru ni kan Al-Fat, dia naik tu kan, yang pemain tu kan, anak dia 22 hari meninggal, mak mentua dia baru 45 tahun, dia selamat lah, alhamdulillah. Isteri cedera. Saya nak beritahu tu musibah di Malaysia berbentuk begitu. Dan pembunuhan, kemalangan ni kurang. Kita tak ada, alhamdulillah. Tempat-tempat lain musibah seperti di Syria, di Yaman berlaku kerana tak puas hati, bergaduh tuan-tuan antara satu sama lain, wal a'yazubillah. Jadi kita kena jaga agama kita tuan-tuan. Sampai mana tadi? Alhamdulillah. Jadi saya cerita tentang yang di Indonesia tadi, bukan saya nak kata sana tak baik. Saya nak beritahu Nabi Nuh alaihissalam contohnya dakwahkan kepada isterinya, isterinya tak beriman. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam dakwah kepada isteri, mereka tidak beriman. Maka mereka yang beriman mereka selamat. Ini dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, iaitu bapa saudara Nabi tidak beriman, Abu Lahab dan Abu Talib. Nabi sangat hendakkan supaya berilah hidayah dari Allah kepada Abu Talib, Abu Lahab. Dan Nabi telah jumpa mereka bukan sekali, bukan 3 kali, lebih 90 kali, 80 kali. Wahai pamanku, ketika Abu Talib nak meninggal dunia di ribaan saudara dia, wahai pamanku, kau ucaplah la ilaha illallah. Ketika itu Abu Lahab ada duduk sekeliling Nabi, dan Abu Jahal pun dia mengapi-ngapikan supaya, wahai Abu Talib, apa kau nak ikut Muhammad ketika kau dah keadaan macam ini? Nabi SAW sangat sedih tuan-tuan, sehingga turun ayat Al-Quran, datang turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kau sayang, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah sayang. Itu sebab dalam keluarga kita, anak beranak kita, kita jaga semayang, kita didik dia, tapi ada juga cendekil-cendekil. Jadi kita nasihat juga anak cucu kita, betul lah Kita nasihatkan anak cucu kita,
dengan cara baik, dengan berhemah, supaya wahai anak cucu. Kalau tidak tuan-tuan, anak cucu kita ni akan memusuh kita di padang mahsyar. Jadi kita dah belajar ni, memang kita kena sampaikan kewajipan ilmu, perintah-perintah Allah kepada anak cucu kita, lebih lagi isteri kita yang dengan kita. Jadi tuan-tuan yang datang suami isteri belajar, baguslah, alhamdulillah. Kalau tak ada, tuan-tuan yang belajar, sampaikan ilmu agama ini, kebaikan ini kepada isteri kita. Dan kalau boleh kita nak tidur tu, wahai sayangku, isteriku yang mulia, abang telah maafkan kamu dunia dan akhirat. Kita pun minta maaf dengan dia, dia pun minta maafkan kita dunia dan akhirat. Selamat tuan-tuan. Itulah cara agama Islam ajar pada kita. Dan kalau boleh kita suapkan cikgu, makan, belajar. Hari tu baliklah rumah mak, kita nak belajar oleh cikgu. Kita supaya sayang mak kita, asbab mak kita. Dan lagi satu, kita kena nak berkat hidup kita taat pada Allah dan Rasul. Yang ketiga ni, kita menghormati, menunaikan hak mak kita, menyayangi mak kita dengan kasih sayang. Tidak boleh berkata herdik kepada mereka, bercakap lemah lembut dengan mereka, bersabar dengan mereka punya, kerana hari tua dia kena sabar. Buat baik dengan dia, beri hadiah pada dia, beri sumbangan pada dia, bentuk nafkah. Selagi kita masih hidup, kita bagi. Bantulah mak ayah kita yang masih hidup. Dan dengan bapa juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu menyebabkan di Indonesia ni boleh kahwin sampai 3 negara. Pasal dia pakai nas tu. Cerita yang dulu pun cerita. Nabi beriman, isteri dia tak beriman. Tu. Sedangkan kita berpegangan ahli sunnah wal jamaah telah mansuh. Ada ayat perintah Allah, ada yang dah dimansuhkan. Tuan-tuan Jadi kita hidup akhir zaman, kita ikutlah Al-Quran dan hadis dengan ulama yang betul-betul, dengan ulama-ulama kita dengar nasihat dia. Semoga Allah pelihara saya dan tuan-tuan diberi taufik hidayah untuk dapat laksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup juga masa pun dah sampai. Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi. Umat tidak akan bersekutu dalam kesesatan. Umat ini tidak boleh bersekutu, boleh berbaik-baik dengan kesesatan tak boleh. Jadi kita bersekutu dengan orang yang baik-baik saja, insya-Allah. Wallahu alam. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabli taubatan waghfir ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, panahlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Panahlah kamu dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampun segala dosa-dosa kami, dosa kami yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin. Dosa kami sengaja mau tak disengaja, dosa kami yang dahulu ya Allah, dan dosa kami yang akan datang yang kami tidak ketahui ya Allah. Ampun dan maafkan kami. Ampunlah dosa anak isteri kami, anak ibu bapa kami, ampun dosa anak cucu kami ya Allah. Berilah hidayah petunjuk pada kami, anak isteri kami, anak cucu kami ya Allah. Beri hidayah pada ahli keluarga, kaum kerabat kami ya Allah. Berilah hidayah pada umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan ampunlah arwah-arwah yang telah meninggalkan kami ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, semoga roh mereka disejahterakan di alam barzah sana ya Allah. Terhindar daripada azab kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan berkatilah majlis kami ya Allah. Terimalah, berkatkanlah umur kami ya Allah. Sehatkan kami yang hadir ya Allah. Subhanallah ya bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.